Salam sejahtera, selamat datang ke channel Current Sphere. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Rosmah Nafi beli barangan mewah guna uang aktiviti haram. Kuala Lumpur. Istri bekas Perdana Menteri Datin Seri Rosmah Mansur menafikan semua barangan mewah yang dimilikinya, termasuk barangan kemas dan beg tangan, dibeli menggunakan wang hasil aktiviti haram atau pecah amanah. Perkara itu dinyatakan beliau dalam pernyataan tuntutan saman 1MDB terhadap beliau. Tegasnya, Mahkamah Tinggi pada 14 November 2022 menyatakan dengan jelas barangan berkenaan bukan hasil daripada penggunaan wang haram atau pecah amanah. Mahkamah itu sebelum ini menolak permohonan kerajaan untuk melucut harta bernilai kira-kira 80 juta ringgit didakwa hasil penyelewengan dana 1MDB selepas mendapati pendakwaan gagal membuktikan barang disita adalah hasil daripada aktiviti pengubahan wang haram. Harta itu membabitkan 2.435 barang kemas, 7 jam tangan, dan 29 beg tangan yang disita dari sebuah unit di Pavilion Residence di sini milik Obyu Holdings, Sdn Bhd pada 17 Mei 2018. Rosmah yang memfailkan pernyataan perbelanjaannya 4 Julai lalu berkata 1MDB dan 5 anak syarikat serta 4 yang lain selaku plaintiff sama sekali gagal untuk memperincikan apakah kononnya barangan itu diterima atau dibeli oleh beliau. Kata Rosmah lagi, tindakan pemohon plaintiff adalah sangat remeh dan hanya bertujuan untuk memberi tekanan kepada beliau dan berniat jahat. Untuk makluman plaintiff, keputusan Mahkamah Tinggi pada 14 November 2022 ialah ketika kerajaan cuba melucut hak barangan dalam milikan saya melalui Jabatan Peguam Negara. Namun, AGC sendiri bertindak mengembalikan sebahagian daripada barangan kemas milik saya. Pada 22 Agustus 2019, notis telah disiarkan dalam Warta Kerajaan Persekutuan memanggil pihak ketiga yang berkepentingan ke atas harta yang disita supaya hadir di mahkamah untuk menunjukkan sebab mengapa harta itu tidak boleh dilucut hak. Plaintiff pula gagal menghadirkan diri untuk mengemukakan bantahan ketika itu, tegasnya. Dalam pada itu, Rosmah juga menafikan Sabnam Narain Daswani adalah ejen atau proksi kepada beliau. Sebelum ini 1MDB telah menyaman Rosmah sebanyak 346 juta US dollar bersama 10 syarikat lain berhubung pembelian barangan mewah berjumlah lebih 346 juta US dollar yang dikatakan diperoleh menerusi penyelewengan dana 1MDB sebelum 4 Julai. Selain 1MDB, tuntutan mahkamah yang difailkan pada 9 Mei juga menyenaraikan 5 anak syarikatnya, yaitu 1MDB Energy Holdings Limited, 1MDB Energy Limited, 1MDB Energy Langat Limited, Global Diversified Investment Company Limited, dan SRC International Sdn Bhd sebagai plaintiff pertama hingga ke-6. Salam sejahtera, selamat datang ke channel Current Sphere. Jangan lupa like, share, dan subscribe.
Negara boleh pinjam IMF apabila bankrupt. Rafizi Ramli berkata negara tidak boleh pergi kepada tabung kewangan antarabangsa IMF selagi mampu membayar hutang. Petaling Jaya. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli menempelak pihak pembangkang berhubung pernyataan mengaitkan pelaksanaan penyasaran subsidi diesel oleh kerajaan ketika ini dengan pinjaman tabung kewangan antarabangsa IMF. Rafizi yang juga timbalan Presiden PKR berkata tidak timbul soal pinjaman IMF kerana hanya negara berada di ambang muflis akan mendapatkan bantuan kewangan sedemikian. Kamu tidak boleh pergi kepada IMF kalau kamu boleh bayar hutang. Ada Malaysia nak bankrupt sekarang, ada kita tak boleh bayar hutang. Tak timbul soal IMF. Kalaupun ada orang gila nak pinjam IMF, IMF akan kata, kamu gila. Kamu tak boleh pinjam daripada kami, IMF, kerana kamu masih lagi ada duit. Negara yang pergi kepada IMF hanyalah negara yang sudah nak bankrupt. Baru boleh pergi kepada IMF, katanya ketika berucap pada ceramah perpaduan sempena PRK Dun Sungai Bakap di Taman Tasik Indah, Simpang 4, Nibong Tebal malam tadi. Beliau berkata demikian sebagai respons kepada pernyataan pengurusi Perikatan Nasional PN Muhyiddin Yassin dalam satu kempen ceramah Mega PN di Sungai Bakap pada Jumaat lalu yang bertanyakan sama ada pelaksanaan penyasaran subsidi diesel itu mempunyai kaitan dengan pinjaman IMF. PRK Dun Sungai Bakap pada 6 Julai ini menyaksikan pertembungan 1 lawan 1 antara calon Pakatan Harapan Johari Arifin dan calon PN Abidin Ismail yang diadakan susulan kematian penyandangnya Nur Zamri Latif pada 24 Mei lalu akibat keradangan dalam perut. Salam sejahtera, selamat datang ke channel Current Sphere. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Golongan B40 makin terhimpit di bawah kerajaan Madani. Kota Baru. Kenaikan mendadak harga diesel di Malaysia di bawah kepimpinan kerajaan Madani telah menyebabkan rakyat terutamanya golongan B40 semakin terhimpit dengan peningkatan kos sara hidup. Ketua Wanita Gerakan Kelantan, Koh Fai Chow berkata, kenaikan harga diesel memberi kesan berantai terhadap barangan keperluan harian. Menurutnya, langkah itu memperlihatkan kerajaan Madani bukan mengutamakan kebajikan rakyat, sebaliknya menambah lagi tekanan hidup penduduk miskin. Kenyataan pemimpin kerajaan Madani tiada kenaikan harga barangan tidak berpijak di bumi nyata kerana ia bertentangan dengan apa yang berlaku di bawah, katanya ketika ditemui Harakah Daily di sini. Terdahulu, pada 10 Jun lepas, kerajaan mengumumkan kenaikan harga diesel sebanyak RM1.20 sen seliter daripada harga asal RM2.15 Malaysia seliter. Hukum kerajaan pada PRK Sungai Bakap Nenggiri. Sehubungan itu, Fai Chow menyatakan bahawa pengundi yang akan mengundi dalam pilihan raya kecil PRK Dun Sungai Bakap dan Dun Nenggiri boleh menghukum kerajaan Madani di kertas undi. Gunalah kesempatan PRK
bagi menggambarkan referendum rakyat menolak kerajaan Madani yang cakap tidak serupa bikin, katanya. PRK Sungai Bakap akan diadakan pada 6 Julai ini berikutan kematian penyandangnya, dan Perikatan Nasional menampilkan Abidin Ismail bagi mempertahankan DUN terbabit, dan beliau dicabar oleh PKR yang mewakili PH Dr. Johari Arifin. Sementara itu, PRK DUN Nenggiri pula akan diadakan tidak lama lagi berikutan kekosongan luar jangka diumumkan Speaker DUN Kelantan, Dato' Muhammad Amar Abdullah pada Rabu lepas.